ilmi mengatakan bahawa qauluhu ta'ala alladhina kafaru amun fi kulli kafirin. Sebelum ini ayat pertama dan ketiga, Ustaz Burhan ada menyebutkan betapa Allah Subhanahu Taala telah memberikan ciri-ciri, sifat-sifat. Tak, orang kafir macam mana? Sifat apa lagi? Sifat orang musyrik. Sifat apa lagi? Munafik. Ada sebut tak? Dan sifat yang mereka yang musyrikin ni, apa sifat utama mereka? Saddun an sabilillah, kan? Mereka menentang jalan Allah Subhanahu wa taala. As-sadd anis sabil. Sebab itulah, okey, jumhur a'immah al-fuqaha di sini dan ahlul nazar menyatakan ayy musyrik yashmul ar-rijal wa humul ma'ruf harbuhum wa yashmulu man haraba ma'ahum minan nisa' was-sibyan war-ruhban wal-ahbar. Jadi mereka yang terlibat tadi, yang menentang tadi, tak dikecualikan. Kalau mereka terlibat dalam usaha penentangan, sama ada mereka ini adalah kanak-kanak yang menyertai peperangan ataupun ahli-ahli agama mereka sendiri, ar-ruhban wal ahbar, daripada Yahudi dan Nasara, kedua-duanya disebut kalimah ruhban wal ahbar ini kepada Yahudi dan Nasara. Mereka ini tidak terkecuali mereka masuk dalam kalimah alladzina kafaru. Kerana Allah Subhanahu wa taala fa iza laqitumul ladzina kafaru, kan, mengharuskan bila mana kamu menghadapi dalam peperangan tersebut siapa? Alladzina kafaru. Kita tak khususkan kepada lelaki-lelaki mereka sahaja. Bahkan sesiapa sahaja yang menyertai peperangan tersebut, maka mereka tidak terkecuali sama ada mereka membunuh atau mereka dibunuh dalam peperangan tersebut. Okey, kalau yang tidak terlibat itu lain cerita dia. Ada adab-adab juga di dalam peperangan di dalam Islam. Jadi ayat ini adalah litahdid ahwal al-qital wa ma ba'dahu. Ayat ini sebenarnya menceritakan berkenaan dengan keadaan-keadaan yang berlaku setelah berlakunya peperangan. Idza laqitumul ladzina kafaru, dah madhi dah, bila dah selesai dah peperangan, kan? Sebab itulah kalau kita sebut maksud ayat tadi, okay? Maksud ayat tadi berkenaan dengan keadaan macam mana kamu bila menghadapi suasana selepas peperangan, apa kamu nak buat? Sebab itulah Allah SWT bagikan option-option yang disebutkan tadi. Fa imma ma'na, fa imma manna ba'du, wa imma fida'a. Muslimin muslimat, adik-adik yang nikmati Allah Subhanahu wa taala, okey, kaedah-kaedah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, okay, dalam ayat 3 ini adalah untuk memberikan kesempurnaan, menunjukkan akhlak Islam, akhlak yang perlu ada kepada orang-orang muslim mukmin walaupun mereka berada dalam peperangan, bahkan selepas peperangan. Nah, betapa indahnya agama Islam ini, okay, memperincikan apa kamu nak buat. Jadi baginda Rasulullah SAW membuat satu tindakan, kalau tindakan baginda tak betul, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang para sahabat yang dapat Abu Bakar, Umar dan sebagainya memberikan pendapat-pendapat mereka, okay, yang mereka lihat lebih baik. Kemudian Allah memperbetulkan hasil daripada setelah berlakunya perbincangan tersebut. Allah Ta'ala berikan guideline, kaedah yang sesuai untuk umat Islam memilih cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah mereka. Okay. Jadi ayat ini para ulama jumhur fuqaha tadi melihat ianya adalah suatu keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera Islam bila mana mereka selesai, okay, melakukan peperangan, bertempur dan mendapat tawanan di dalam peperangan itu. Apa mereka nak buat dengan tawanan? Apa adab-adab yang sepatutnya dilakukan? Jadi bila mana ayat ini
di-compare, dibandingkan dengan ayat-ayat berkenaan dengan hukum al-qital. Jadi ayat ini kita tak ambil sebagai dalil utama hukum al-qital. Hukum al-qital, apa yang perlu dibunuh, bukan begitu. Tetapi hanya menumpukan kepada apa yang terjadi selepas proses pertempuran berlaku. Okey? Dan orang kafir ini, sememangnya istilah orang kafir ini, kalau kita rujuk surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, Taubah ayat 5, Anfal ayat 67, juga menunjukkan, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalaulah ambil sekerat aja, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang kufur, orang musyrik ini yang menentang agama Allah ini, kat mana saja kamu mendapat mereka, kamu jumpa mereka kat mana saja, bunuh. Ni tak boleh guna kat Universiti Melbourne ni. Kita duduk surrounded by kita menumpang lah. Bukan apa, tak sesuai. Dan sememangnya ia tidak ada kaitan. Tetapi ia menidakkan hukum ataupun syariah al-qital ataupun al-jihad di dalam Islam. Ia boleh berlaku, tetapi dalam keadaan situasi yang cukup syaratnya, cukup cukup syarat-syarat ataupun cukup ciri-ciri yang perlu ada, sama ada pada musuh atau sama ada pada tentera Islam itu sendiri. Summa yazhar anna hazil ayah nazalat ba'da ayah ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta. Ini ayat surah Al-Anfal, iaitu ayat yang kita nak sebutkan, ayat daripada surah Muhammad ayat 4 tadi, berkenaan dengan keadaan tentera Islam selepas berlaku peperangan, dan ia ada kaitan dengan Al-Anfal ayat 67 yang lebih awal diturunkan. Tetapi para ulama, mereka ada sedikit perselisihan ini antara pendapat-pendapat ulama, berkenaan dengan hukum yang ada dalam ayat ini, fil qatli wal manni wal fida. Seakan ada tiga keadaan yang boleh berlaku. Bila berlaku peperangan, berlaku tentera musuh dibunuh atau tentera musuh ditawan, kemudian tentera musuh dibuat fida, dibuat mubadalah, pertukaran. Ada tiga keadaan. Dan salah satu daripadanya, yang pertama disebutkan oleh Ibn Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, yang juga disepakati oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Thawri, Al-Auza'i, dan juga ianya adalah salah satu pendapat daripada pendapat Imam Abi Hanifah sendiri melalui riwayat At-Tahawi. Dan daripada salaf yang terdahulu, mereka yang mengambil pendapat ini adalah Abdullah bin Umar, Atha wa Sa'id bin Jubair, iaitu anna hazil ayah ghairu mansukhah. Jadi ada sebelum ni pendapat yang menyatakan ayat ni nasikhah, guna ayat lain, supaya tawanan ini dibunuh. Tetapi pendapat yang Syafi'i, ahad riwayat ataupun salah satu pendapat Imam Abi Hanifah, juga Imam Malik, Thawri dan Auza'i, mereka ini boleh mewakili mazhab-mazhab yang besar lah. Syafi'i, Malik, salah satu pendapat Imam Abi Hanifah. Seakan ada separuh lebih dah mazhab-mazhab yang masyhur kan. Jadi mereka mengatakan bahawa ayat ini masih lagi terpakai, pilihan untuk sama ada bunuh, sama ada tawan, lepaskan, ataupun sama ada untuk al-mubadalah. Ada tiga pilihan tersebut masih lagi boleh digunakan pakai. Wa annaha taqtadi, ini menyebabkan berlakunya at-takhyir, iaitu pilihan, optional, option yang lebih. Bukan hanya bunuh waktu peperangan, bila ditawan dibunuh juga, bukan. Banyak lagi option. Seperti mana yang difahami oleh para ulama yang kita sebutkan namanya mereka tadi. Ianya adalah at-takhyir
fi asral musyrikin, pada tawanan-tawanan orang musyrik, baina, di antara pilihan al-qatl, bunuh, al-man, itlaq, melepaskan, ataupun al-fida, buat tawanan untuk tebusan. Okey. Wa amirul jais mukhayyarun fi dzalika. Ini adalah satu pendapat. Okey. Wa hadza aula min ja'liha nasikhah. Ditambah oleh Imam Ibn Ashur, dia kata pendapat ini jadi adalah aula, lebih utama daripada kita menganggap ianya adalah nasikhah, yang telah dihapuskan. Ayat ada masih disebut tapi hukum dia nasikh jadi. Faham tak? Ayat itu masih kekal tapi hukum dia tidak terpakai kerana ada ayat yang lain yang datang selepasnya lebih kuat. Kita tak katalah ayat ini lebih kuat, ayat ini lebih ringan, tapi bila datang kemudian seakan hukumnya telah menghapuskan hukum yang terdahulu. Sebagai contoh yang senang je, sebagai contoh arak lah kan, syariat arak. Haram minum arak kan, beberapa kali disyariatkan. Pada mulanya orang Islam minum, lepas minum pergi solat. Okay. Kadang-kadang baca betul. Ada orang lain minum mungkin lebih sikit, pergi solat, baca dah tak betul dah. Kuliah Al-Kafirun tu jadi nak bodoh kami menyembah apa yang kamu sembah dan kamu menyembah apa yang kami sembah. Jadi terbalik kuat Kelantan panggil tak? Terbalik kuat 360 jadi kan, terbalik, betul-betul terbalik. Jadi bila begitulah Allah SWT telah mensyariatkan pengharaman minum arak. Okey. Kenapa? Kerana mudaratnya adalah lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi qauli ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, iaitu umum sangat, umum dan jelas. Bunuh saja orang musyrik. Bila